Assalamualaikum dan hai semua. Sebelum tu admin nak tanya korang, siapa sini pernah pergi ke Sungai Congkap? Sebab apa? Sebab kali ni admin nak kongsikan satu kisah seorang follower fiction Shasha ni. Dia pergi berkelah ke Sungai Congkap bersama ayah angkatnya. Dan kejadian seram berlaku ketika mereka berada di sana. Nak tahu apa yang terjadi pada mereka ni? Jom layan video ni sampai habis. Dan sebelum tu jangan lupa klik dahulu butang subscribe yang tertera di bawah ini. Assalamualaikum kepada tim FS. Kali ini aku ingin menceritakan satu kisah semasa tahun 1996 di Sungai Congkak yang aku alami. Ketika ini, aku masih bersekolah lagi dan tidak mengerti apa-apa langsung pasal dunia mistik dan gaib. Cuma selalu mengikut ayah angkat ke dalam hutan menimba ilmu selok-belok hutan. Waktu itu, masih aku ingat lagi beberapa kejadian pelik berlaku dalam masa sehari. Ada 3 kejadian yang berlaku. Yang pertama, setelah bangun dan sarapan di Sungai Congkak, macam biasa, ayah angkat Pak Cu sibuk sediakan barang memasak. Hari itu hari kedua kami berkhemah di sana. Sedang aku sibuk nak mandi di sungai, sekumpulan pasukan bomba dilihat memasuki Sungai Congkak berlari dalam barisan. Nampak segak dari jauh dengan uniform yang dipakai. Mereka berkemah tidak jauh dari tapak kemah kami. Lebih kurang pukul 11, aku mula keluar sungai dan siap-siap nak makan tengah hari. Tiba-tiba lalu berdekatan tapak kemah kami, pasukan bomba seramai lebih kurang 20 orang sedang jogging. Tiba-tiba salah seorang anggota jatuh dan meraung kesakitan. Ramai yang sedang berkelah semua terkejut dan berlari ke arah pasukan bomba itu. Aku dan Pak Cu pun berlari sama sebab nak lihat apa yang terjadi. Bomba yang sedang kesakitan itu tidak boleh menggerakkan kakinya. Ada juga kesan cakaran sehingga koyak seluar yang dipakai. Pak Cu melihat aku dan menunjukkan isyarat suruh diam. Pak Cu memanggil komandan yang mengetuai larian tadi dan berbicara secara private. Aku memasang telinga dan mendengar perbualan itu. Pak Cu memberitahu dia dapat lihat ada sepasang tangan sedang memegang kaki ahli bomba tersebut. Sebab itu kaki tak boleh bergerak. Komandan itu terkejut dan cuak raut wajahnya, seperti nak percaya atau tidak. Komandan itu bertanya pada anak buah dia. Balasnya, kakinya amat berat nak diangkat atau digerakkan. Juga terasa cengkaman yang kuat di kaki kanannya. Pak Cu beritahu, insya-Allah dia boleh membantu untuk melepaskan genggaman di kaki anggota itu. Pak Cu mengambil segumpal tanah hidup di tebing sungai sambil terkumat kamit. Aku tak tahu apa yang dibaca. Kemudian tanah itu dibalut dalam helaian daun yang besar. Lantas disapu daun yang membalut tanah itu ke kaki anggota itu. Selama 10 minit disapu sambil mulutnya terkumat kamit. Alhamdulillah kaki anggota itu boleh digerakkan dan kesakitan juga telah reda. Pak Cu berpesan pada komandan dan anggota yang lain, jika ingin membuang air di hutan, pastikan membaca ayat pelindung dari Al-Quran dan pastikan najis itu ditutup seeloknya, kerana di alam ini ada makhluk lain yang menghuni selain manusia. Pak Cu memberitahu yang anggota berkenaan buang air kecil di pokok besar seberang sungai. Itu yang makhluk di situ marah. Kisah yang kedua. Sesudah kisah bomba tadi selesai, kami pun teruskan aktiviti makan dan solat. Selepas zuhur,
Aku turun ke sungai, tapi kali ini aku pergi seorang diri, mandi di bawah jambatan seorang diri. Ketika itu masih lagi panas, dengan matahari memancar. Dekat dengan jambatan itu, ada seorang kakak dan suaminya meniaga burger. Masa ini daging burger masih lagi murah, kira-kira RM1,50. Sedang aku mandi seorang diri, tiba-tiba muncul seorang tua berpakaian t-shirt putih, seluar putih dan berkopiah putih. Aku terkejut sikit sebab tidak perasan kehadiran orang tua itu. Misai dan janggutnya putih belaka, dan aku pasti waktu itu sepatutnya dengar suara riuh rendah penghujung di situ. Tapi segalanya diam, tiada suara, hanya kedengaran bunyi arus sungai menghentam batu. Aku diam membisu bila lihat orang tua itu melangkah dekat dengan aku. Tiba-tiba orang tua itu bertanya pada aku, "Kenapa datang mandi sini seorang diri?" Aku cakaplah yang aku tak nak orang lain ganggu, sebab depan sikit ramai orang. Orang tua itu pun pesan, hati-hati mandi di sini, kerana di sini tempat mandian harimau belaan dia berendam. Aku pun terpinga-pinga. Harimau? Biar betul, macam khayalan je. Jadi aku pun tanya dia, mana harimaunya? Dia cakap ada berdekatan, tapi dia tidak kacau orang. Aku gugup diam. Kemudian dia bertanya pada aku, "Adik ni ada hajat apa-apa tak yang adik berkenan atau nak? Pakcik boleh tolong. Kalau adik sudi." Aku masih ingat pesan arwah mak, jika orang tak dikenali nak beri sesuatu, jangan terima. Lantas aku cakap, tak ada apa-apa hajat yang aku nak. Pakcik itu bertanya 2 kali dan jawapan yang sama masih aku beri. Pakcik itu berpesan pada aku kalau datang ke Sungai Congkak, hati-hati jika masuk jauh ke dalam Sungai Congkak. Bila orang tua itu nak beredar, aku terdengar suara ngauman harimau di belakang aku. Aku perasan semasa orang tua itu beredar meninggalkan aku, ada kelibat bayangan harimau mengikut rapat di belakang orang tua itu. Aku terus keluar dari sungai dan lari ke kedai akak burger itu dan beritahu kejadian tadi. Aku tanya, nampak tak orang tua tu? Akak tu cakap tak ada. Kemudian akak tu tanya, ada minta apa-apa tak dekat orang tua tu? Aku cakaplah tiada, sebab aku tak kenal siapa orang tua tu. Akak tu cakap, dah ramai yang nak cari dan jumpa orang tua tu, tapi tak semua akan jumpa untuk makbulkan hajat. Syukur aku tidak memohon apa-apa hajat, kerana meminta pada selain Allah itu kan syirik. Kisah yang ketiga. Malam itu malam terakhir kami bermalam di sini. Kejadian tadi aku beritahu pada Pak Cu dan dia berpesan, lain kali hati-hati dan dinding diri sebelum nak ke mana-mana dalam hutan. Malam tu selesai makan malam dan solat isyak, aku dan Pak Cu dikejutkan dengan suara ngauman harimau. Kami terdiam dan meneliti keadaan sekeliling yang gelap, berbekalkan lampu suluh dan unggun api yang dinyalakan. Tiba-tiba aku nampak di seberang sungai kelibat orang tua tadi dan seekor harimau di sebelahnya memandang tepat ke arah kami berdua. Pak Cu juga sedar akan kelibat berkenaan. Lantas kami mula membaca ayat pendinding, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah beberapa minit kelibat itu hilang dan bau hamis menusuk ke hidung. Sekian kisah di Sungai Congkak. Ingat ya, kalau masuk atau pergi ke mana-mana, kena berhati-hati. Itu saja kisah daripada aku. Sekian.